Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Ustaz, sihat. Jadi kalau sudah bersedia, ya, sila buka surah Sajdah, ambil Quran masing-masing, buka surah Sajdah dan kita mulakan perbincangan. Hari ini ayat yang ke-7. Ya. Bagi tuan-tuan yang baru join, ya, surah Sajdah, surah yang tidak asing lagi bagi kita, dan biasanya di mana-mana di dunia ni lah, ya, di Malaysia termasuk, kita membaca surah Sajdah pada pagi Jumaat. Ya, biasa kita baca pagi Jumaat, imam baca dalam rakaat pertama, dan pada ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-15 ada ayat Sajdah. Ya, jadi ada ayat Sajdah, dan setelah dibaca ayat Sajdah itu, maka sunat, ya, bagi kita untuk sujud Sajdah, ya, ataupun dipanggil sujud tilawah, ayat 15. Tengah-tengah ayat surah Sajdah ni, ya. Surah Sajdah 30 ayat, macam Suratul Muluk juga, dan dia ada dia ada salah satu daripada 14, ya, ayat tilawah atau ayat Sajdah dalam Al-Quran. Ada tanda sujud, ya, pada hujung ayat yang ke-15. Tetapi seperti mana kita sedia maklum, ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ni, ya, juga disebut, ya, bahawasanya ada riwayat, ya, yang menyebut bahawasanya Nabi tidak pernah tidur malam, ya, kecuali telah membaca dua surah. Yang pertama surah Alif Lam Mim Sajdah. Ni Alif Lam Mim Sajdah kita panggil. Sebab Alif Lam Mim ni banyak surah. Ya, Alif Lam Mim Al-Baqarah pun ada Alif Lam Mim. Tapi Alif Lam Mim Sajdah biasa merujuk kepada surah yang ke-32 ni, ya, surah Sajdah ni. Jadi sunat, ya, kita membaca surah Sajdah ni sebelum tidur, ya. Maknanya sebelum tidur tu malam lah. Malam bermula daripada Isyak. Maknanya kalau kita nak baca tadi, ya, lepas pada Isyak kita boleh baca. Nak baca sebagai surah dalam solat, ya, solat Isyak pun boleh. Ya, baca lepas Isyak tadi. Ya, sebelum kelas ni tuan-tuan baca, ataupun nanti selepas kelas ni tuan-tuan baca surah Sajdah 30 ayat. Dan satu lagi ayat ialah surah ialah surah Al-Muluk. Ya. Jadi ada kita panggil, ya, ada hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Ya, dan hadis ini dikatakan sahih, ya. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, orang muda. Ketika Nabi sampai di Madinah, dia berusia 16 tahun. Ya, dia di kalangan pemuda Ansar yang banyak, ya, belajar daripada Nabi, meriwayatkan hadis, dan beliau antara salah seorang, ya, daripada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayat hadis. Selain daripada Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ya, kemudian kita ada Aisyah, ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah. Dia nombor 6. Ya, dia nombor 6 Jabir. Nombor 1 Abu Hurairah, ya. Nombor 2 ialah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Nombor 3 Anas bin Malik. Nombor 4 Aisyah. Nombor 5 Abdullah bin Abbas. Nombor 6 Jabir bin Abdullah. Inilah yang meriwayat hadis ni, ya. Nombor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada 7 semua. Ustaz ulang balik, dah banyak kali sebut, tapi mungkin ada sahabat kita yang baru join. Yang pertama Abu Hurairah lah, ya. Always Abu Hurairah. First and foremost Abu Hurairah, ya, ataupun nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Nombor 2 yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, ialah siapa dia? Ialah Abdullah bin Umar, ya, anak Sayyidina Umar. Nombor 3 Anas bin Malik, pembantu Nabi, ya. Nombor 4 isteri Nabi Aisyah. Yang kelima ialah Abdullah bin Abbas, ya, sepupu Nabi, sepupu kecil. Kemudian ada Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ni. Dan kita ada yang ke-7, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Ada 7 orang. Tuan-tuan tengok balik nota dia lah, ya. Kalau tuan-tuan tertinggal, ulang-ulang balik lah, ya, apa yang Ustaz senaraikan dari 7 orang. Okey, ya, kalau tuan-tuan Google aja, ya, tuan-tuan type je 7 sahabat Nabi paling banyak meriwayat hadis, keluarlah nama yang sama, ya. Jadi kita boleh gunakan Google ni, ya, untuk membantu kita, ya, mengetahui maklumat-maklumat tentang agama. Cuma kena berhati-hatilah, ya. Kadang-kadang ada website yang dibuat oleh orang bukan Islam, ya, yang tujuannya untuk menyesatkan kita. Kadang-kadang maklumat mula-mula tu bagus, ya, tapi detail-detail tu kadang dia tukar tambah. Okey, ya. Jadi kalau orang tanya kita surah Sajdah ni sunat tak baca setiap hari? Ya. Bila dibaca?
sebelum tidur. Ya, sebelum tidur tu boleh baca lepas isyak sampailah kita nak tidur. Boleh baca bila-bila masa saja. 30 ayat surah Sajdah, ya, dan suratul Mulk. Itu riwayat Imam Ahmad. Ya, kita tak ulang lagi sebab Ustaz dah pernah ulang sebelum ni. Kita terus je masuk ayat yang ke-7. Tuan-tuan bersedia, ya, ayat yang ke-7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong tengok. Kita baca daripada permulaan dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Alladzi, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah yang telah memperelokkan, ahsan. Ya, Allah lah yang telah memperindahkan, ya, memperelokkan, ya, kulla syai'in, setiap sesuatu, ya, every single thing dalam dunia ni, tuan-tuan, ya, Allah telah mencipta dengan yang terbaik, ya, dalam keadaan yang paling baik, ya, termasuklah manusia. Jadi penciptaan itu duduk pada perkataan khalaqahu di hujung tu, ya, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah ahsana yang telah memperelok, yang telah mempercantikkan kulla syai'in, everything, ya, semua perkara, semua hal, semua makhluk. Khalaqahu, ya, dari segi penciptaannya. Jadi bila Allah cipta dalam keadaan yang terbaik. Ya, cuba tengok kita kan, ya, Allah cipta hidung kita elok dah. Lubangnya ke bawah, tidak ke atas. Kalau ke atas, ya, masuk air hujan. Ya, bila leaking apa ni di atap kita, ya, masuk dalam hidung kita. Tapi Allah letak, ya, lubang hidung di bawah, cantik tu. Telinga kita, ya. Jadi masuk apa kita panggil, ya, kalau hujan pun tak masuk dalam telinga, ada cuping telinga pula. Ya, begitu juga mata, ya, ada kelopak mata. Ya, ada bulu mata yang menghalang habuk dan sebagainya daripada masuk. Ya, tubuh kita ni kita kata ada tulang, ya, yang menjadi tunjang bagi tubuh kita, ada tulang belakang. Ya, lutut kita ada apa kita panggil, ya, ada tulang yang menutup dia, ya. Begitu juga kaki, tangan dan sebagainya. Maknanya sempurna. Ya, yang Allah buat manusia ni paling indah, ahsan, ya, paling indah. Bukan mana paling indah tu mesti handsome. Ya, sebab dia kata saya ni ustaz, ya, orang lain handsome, saya tak berapa handsome. Quran tak sebut handsome, Quran kata yang terbaik. Maknanya lengkap, sempurna kita. Ya, mata ada 2, ya, kemudian telinga ada 2, ada paru-paru, ada buah pinggang, ada tangan 2 sepasang, kaki dan sebagainya. Ya, itulah maksud ahsana kulla syai'in. Bukan mesti handsome. Ya, handsome ada perkataan lain nanti. Kemudian Allah kata wa bada'a, dan waw di situ makna dan, bada'a, Allah telah mulakan. Ya, bila-bila ketika mana Allah nak mencipta, Allah mulakan khalqal insan, penciptaan insan manusia itu min daripada tin, ya, tayanun tin. Ya, jangan tertukar dengan tayanun. Kalau tayanun itu buah tin. Yang ini tin, tayanun dengan makna tanah. Ya, tanah. Jadi penciptaan makhluk pertama termasuklah Nabi Adam AS ialah dengan tanah. Kita ni datang daripada tanah lah. Ya, kerana kita datang daripada keturunan Adam AS. Ya, itu ayat yang ke-7. Apa poin dalam ayat ke-7? Ya, yang pertama, Allah lah yang telah mencipta. Dan Allah telah memperelok, memperindahkan setiap sesuatu yang Allah cipta. Ya, dalam konteks manusia, samalah. Dan ketika mencipta manusia, Allah cipta daripada tin, daripada tanah. Ya, bukan daripada api. Kalau daripada api, ya, apa ni, jin, ya, syaitan daripada api. Kalau daripada cahaya, apa ni, malaikat, ya. Tapi kalau daripada tanah, itu manusia. Ya, jadi itu apa ni, bukti yang mengatakan, ya, kita berasal daripada tanah. Jadi sebab itu bila kita meninggal dunia, kita disimpan dalam tanah juga. Dan ketika di mahsyar besok, ya, bila ditiup sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan daripada tanah juga, daripada kubur. Ya, kita daripada tanah, bila meninggal masuk dalam tanah, bila di mahsyar besok keluar daripada tanah balik. Ya, jadi beberapa kali kita, ya, dimasukkan dalam tanah, keluarkan balik, masukkan, keluarkan balik, macam itulah. Okey, ya, ayat yang ke-7. Ada apa-apa perkataan yang tertinggal? Ada tuan-tuan nak tanya apa-apa, silakan. Ada apa? Kak Noraini ada apa? Kak Noraini? Haji apa, Hasan, silakan. Datuk Osman ada apa? Silakan. Baru masuk Ustaz, belum ada lagi Ustaz. Tak ada apa? Belum lagi Ustaz. Tak dengar Datuk. Ya, ada apa Datuk? Baru masuk Ustaz, belum ada apa-apa lagi Ustaz.
Belum ya? Ya, Ustaz. Okey, ya. Kalau tuan-tuan ada sila ya, boleh tanya. Kak apa? Kak Mai ada apa Kak Mai? Kak Maimunah. Ayat 7 ada apa-apa? Tuan-tuan kena respon ya. Sebab Ustaz tak tahu tuan-tuan apa ni ada soalan ke ataupun ada perkataan yang tak dapat ya. Sebab Quran ni dia miracle-nya pada bahasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak boleh tengok terjemahan secara apa? Secara literal ya. Kemudian tak boleh baca terjemahan begitu saja, tuan-tuan kena pergi lebih dalam ya. Jadi Ustaz tidak pergi terlalu dalam ya, tapi cuba sedikit sebanyak mendalami. Jadi tuan-tuan kena pakai Quran terjemahan perkata ya. Jadi sahabat-sahabat baru kita, contoh Haji Asy'ari ya. Jadi tolong beli Quran terjemahan perkata. Ya, Ustaz tak tahu. Haji Asy'ari pakai Quran apa tu? Ada Terjemahan Ustaz. yang macam mana? Ya. Saya pakai Quran yang apa tu? Daripada iPad saya. Ada iPad. Macam mana? Ustaz. Tak dengar? Saya guna iPad, Ustaz. Boleh, tak ada masalah iPad ya. English ke Melayu? Dia ada word by word translation. Yalah, English ke Malay? Dia English dan dia ada tafsir sekali. Jadi Haji pakai English ya. Okey, tak apalah kalau selesa English boleh, tak ada masalah. Ya, perkataan ahsana apa terjemahan dia kalau English? Cuba tengok. Kalau sini ahsana made good. Kalau made good ya, maknanya memperelok lah ya, mempercantik ya. Cuma di sini nampak bahasa Melayu lebih tepat. Ya, maknanya Allah memperelok, mempercantik ya. Make good tu boleh lah ya. Tapi rasanya di sini bahasa Melayu lebih tepat. Kadang-kadang English lebih tepat tuan-tuan ya. Tapi yang paling tepat of course bahasa Arab lah. Ya, tapi paling kurang kita ada ya terjemahan yang bagus juga ya. Wa bada'a khalqal insan. Allah mulakan. Kat situ terjemahan dia apa in English? Haji. He began. He began. Okey ya, Kalau betul lah. yang past tense lah. Perkataan tin memang ni past tense semua ni Haji. Ya, untuk pengetahuan Haji, di sini ada dua verb. Yang pertama ahsana tu past tense verb, bada'a another past tense verb ya. Perkataan tin diterjemah sebagai apa? Tin. Perkataan tin terakhir. Clay. Jadi clay. Kalau clay tanah liat. Kalau clay itu ya lebih tepat lah ya. Sebab kalau kita tengok terjemahan bahasa Melayu disebut tanah. Sebenarnya tanah dalam bahasa Arab ialah turab. Ya, yang itu yang Ustaz nak minta tuan-tuan ambil perhatian tuan-tuan. Ya, sebab kalau tuan-tuan datang, tuan-tuan dengar begitu saja, nanti tak banyak manfaat tuan-tuan dapat. Tuan-tuan kena manfaatkan perbincangan ni ya. Jadi Ustaz cuba bantu. Tin di sini sebenarnya dia bukan tanah biasa. Ya, kalau English diterjemahkan sebagai clay. Kerana tin ini adalah tanah liat. Ya, kalau dia tanah yang tak ada air, dia panggil turab. Turab ta ra alif ba. Tuan-tuan kena salin. Ta ra alif ba. Ya, ta ra alif ba. Turabun. Turabun tu tanah tanpa air. Bila letak air, dia campur, dia jadi tanah liat. Jadi manusia berasal daripada tanah yang dicampur air. Kalau tanah saja turab. Kalau air tu mak. Ya, turab campur mak, dia jadi tin. Ya, tu dia punya proses dia tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau kita tengok terjemahan bahasa Melayu disebut tanah. Ya, tanah saja tak tepat lah. Sebenarnya tanah campur air ataupun lebih tepat lagi tanah liat. Ya, so kalau kita tengok terjemahan English yang ni lebih tepat. English lagi tepat ya. Sebab dia guna perkataan clay. Boleh tuan-tuan ya? Okey. Selesai ayat yang ketiga. Ya, silakan. Nak tanya macam mana nak lihat ciptaan manusia tu indah juga jika baby tu born tak cukup sifat dan Down syndrome ke sebagainya. Macam mana kita nak lihat benda tu indah juga? Sebab bila Allah sebut ahsana tu mana secara umum lah. Semua manusia dicipta sempurna. Secara umumnya. Ya. Jadi yang lain-lain tu dia panggil exception lah. Ya, pengecualian. Ya, sebab tidak ada perkara dalam dunia ni yang tidak ada pengecualian. Semua benda dia ada exception. Ya, dia mesti ada pengecualian kan. Ya, contoh kita katakan di jalan raya ya. Normal condition, semua kereta kena potong sebelah kanan, tak boleh potong sebelah kiri. Ya, tapi kalau ada emergency, contoh ambulans ya, pihak fire brigade dan sebagainya, boleh tak dia potong sebelah kiri?
ataupun dia gunakan emergency lane boleh, dan dia tak kena saman. Ya, sebab apa? Ya, sebab tu exception untuk dia. Ya, macam itulah ya. Maknanya dalam dunia ni dia ada peraturan, ya, dia ada rules and regulation, tetapi kadang-kadang ada exception. Macam tadi, ya, penciptaan manusia semua elok. Ya, kepalanya di atas, tak ada kepala di bawah. Ya, tangannya sepasang, ya, tapi ada juga yang kita kata kadang tangannya ya cacat sebelah, ya, ataupun lumpuh, ataupun memang tak ada tangan sebelah. Ya, ada yang lahir dalam keadaan buah pinggang satu saja ada, tapi benda tu jarang-jarang. Ya, itu hanya sebagai exception. Allah nak ujilah, dan Allah bagi pahala lebih pada mereka kalau mereka bersabar. Ya, contoh kita kata orang yang lahir dalam keadaan buta kan. Ya, orang lain celik, dia buta, tak ada biji mata. Ya, jadi kalau zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, dengan izin Allah, ya, orang yang buta sejak lahir disembuhkan, boleh tengok balik. Tapi itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam pada zaman dia. Ya, perkara yang bersifat medical miracle, ya, mana miracle dalam bentuk medik. Jadi benda yang doktor pakar tak boleh buat, ya, maka dengan izin Allah, ya, Nabi Isa boleh buat. Jadi itu benda miracle lah. Sebab kalau benda biasa-biasa, kita kata tak ada apa-apa lah yang istimewa kan. Begitu juga ya dalam Al-Quran, ya, orang Arab dia bersyair dengan syair yang sangat hebat, ya, dikagumi oleh masyarakat. Tetapi bila Quran datang, Nabi baca beberapa ayat, mereka terdiam, mereka terkasima, ya, mereka speechless, tak boleh nak jawab, ya. Itu miracle masing-masing lah. Jadi secara umum soalan Kak Mai tadi bagus, ya, soalan yang mengajak kita untuk fikir macam mana kita nak kata, sedangkan Allah kata Allah telah memperelokkan. Ya, maknanya secara umum elok. Even yang tidak sempurna, kita kata yang yang Down syndrome sebagai contoh, kepala masih di atas, mata masih dua, telinga masih dua, ya, lidah ada, boleh makan, ya, tak adalah makan melalui lubang lain, tak, ya, mesti daripada mulut juga, ya, giginya ada, kita kata, ya, kaki masih di bawah, tangan di atas, tak adalah, ya, kita kata kaki di atas, tangan di bawah, tak pernah. Jadi maknanya dalam kita kata keadaan dia Down syndrome, ya, masih sempurna dalam anggota-anggota yang lain. Macam itulah kita tengok, ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Kita selalu dengar kadang ustazah cakap dengan kita kalau depan cermin boleh baca yang Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin huluki. Kenapa kita kena baca depan cermin tu Ustaz? Itu ustazah kebenarannya kot yang cakap depan cermin. Ada ustaz pun cakap juga, ada. Yalah, sebab dalam hadis tak ada pula kata mesti depan cermin. Oh ya. Kerana apa? Ya, sebab tak ada dah sebut depan cermin, sebab secara umum, ya, kita kata tak mesti depan cermin, ya. Tu cuma bila kita berada depan cermin tu kita kan dapat melihat, ya, kita punya wajah, ya. Mungkin kalau dulu bukan mesti cermin lah, sebab bukan semua orang ada cermin. Macam sekarang ni cermin tu benda yang biasa kan. Jadi makna kalau kita pergi ke sungai pun, kita tengok wajah kita di sungai, ya. Macam orang dulu kan. Dulu cermin tak ada. Cuba kita bayang. Cermin takkan available macam kita zaman ni kan. Jadi kalau tengok pada bayangan pada air pun boleh juga. Ya, kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, Allahumma, wahai Allah, dia ada banyak dia punya bacaan tu, ya, sebab Nabi bila sebut satu doa, Nabi sebut beberapa bentuk. Maknanya wording tu kadang-kadang ada beza. Dan semua tu ada riwayat lah, ya. Mana kita boleh terima. Jadi secara umum dia punya konten dia tu ialah kama ahsanta khalqi. Ya, wahai Allah ataupun wahai Tuhan, kama seperti mana ahsanta, daripada perkataan ahsana tu. Ya, past tense yang sama. Kama ahsanta khalqi, seperti mana engkau telah mencipta, memperelokkan fizikal aku, ya, maknanya muka aku. Sebab bila kita tengok pada cermin atau kita tengok pada air, bayangan tu kita nampak muka kita kan. Kita tengok lawa, handsome. Ya, seperti mana engkau telah memperelokkan fizikal aku. Ya, kejadian fizikal aku, bentuk fizikal aku, appearance, physical appearance aku. Ya, fa hassin khuluqi. Ya, ataupun fa ahsin khuluqi, maka elokkanlah akhlak aku pula. Ya, jadi kita kata munasabah lah, ya, bila tengok cermin, sebab kita nampak wajah kita, maka kita doalah doa yang tadi, ya, tapi tak mesti tengok cermin. Kalau tengok di bayangan air pun boleh juga, ya, ataupun dalam keadaan biasa lepas solat, tak mesti kita ambil cermin tengok dulu baru kita doa, tak, ya, mana bila-bila masa sajalah.
Ya, boleh ya? Okey. Ya, Ada terima lain kasih silakan. Ustaz. Ya, sama. Maksudnya bukanlah mesti depan cermin ya. Bila-bila masa pun boleh. Cuma kalau kita duduk depan cermin kan kita nampak wajah kita lagi senang lah. Ya, kita tengok ya Allah ya, walaupun aku ni usia dah agak lanjut ya, tapi Allah kekalkan elok rupa paras tu. Tak adalah kita kata sengit sana sengit sini, comot sana comot sini, tak ada kan. Elok ya. Kita pun syukur pada Allah. Ya Allah, seperti mana Engkau telah memperelokkan ya wajah aku, tubuh aku, maka perelokkanlah akhlak aku ya Allah. Ya, jadi kenalah doa tu. Walaupun tak mesti depan cermin ya. Itu secara umumnya macam tu. Okey, ada lain silakan. Ada siapa ya? Kak Noraini dah ada soalan dah. Silakan Kak Noraini. Haji Hassan ya, silakan. Tak ada Ustaz, terima kasih. Belum ya, sama. Okey ya, kita tuan-tuan yang baru sampai, kita baru saja selesai ayat ke-7 ya. Secara umum ayat ni ya sebagai satu pengiktirafan kita ya. Kita appreciate ya, kita syukur kepada Allah yang telah memperelokkan ya penciptaan kita ya. Dan ketika mana Allah mula mencipta kita ya, perkataannya bada'a Allah ya, ketika Allah mula mencipta kita, Allah cipta manusia itu mintin. Mana Adam lah, ni cerita Adam ni sebenarnya ya. Cuma bila kita cerita Adam, kita cerita kita lah juga. Tapi asal-asal kita kan daripada Adam. Dalam hadis disebut kullukum min Adam, setiap kamu berasal daripada Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu berasal daripada turab ya. Turab ialah tanah tanpa air. Kalau tanah campur air dia jadi tin ya. Tuan-tuan kena beza sebab dalam Quran tuan-tuan akan jumpa dua perkataan ni. Tuan-tuan kena salin ya. Yang pertama tin ya, air campur tanah. Yang kedua ialah turab. Turab tu memang tanah saja, tak ada air. Dan tuan-tuan akan jumpa dua-dua ni ya. Dua-dua perkataan ni digunakan secara silih berganti ya, interchangeably. Ya, kadang-kadang turab, kadang-kadang tin. Okey ya, kalau tak ada soalan, ayat yang ke-8. Summa, kemudian ya, kemudian apa jadi ya? Ja'ala naslahu. Dalam bahasa Arab summa ini adalah partikel tuan-tuan ya. Ni partikel untuk connecting sentence ya. Partikel ni maknanya perkataan yang bila diguna pakai, bila masuk dalam ayat, dia menunjuk kepada ada sequence ya. Contoh kita kata saya makan kemudian saya minum ya. Jadi kita guna summa. Macam tadi kita jumpa waw, wa bada'a ya. Cuba tengok balik ayat 7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu, ada huruf waw. Waw tu ialah sentence connector juga, dia partikel ya. Sebab dalam bahasa Arab tuan-tuan dia ada 3 je. Sama ada dia noun ya, ataupun dia verb, ataupun dia partikel. 3 je, tak lebih daripada tu. Either ya, either or je. Kalau dia tidak noun, dia verb. Kalau dua-dua bukan, dia partikel. Ada 3 ya. Jadi waw kat situ dia partikel ya. Maknanya dia bukan noun dan dia bukan verb. Dan kan, dan tu maknanya dia sentence connector, dia sambung cerita ya. Dan kadang-kadang waw duduk di awal ayat, macam waw di ayat 7 duduk di tengah-tengah ya. Sebab tu kita boleh wakaf. Cuba tuan-tuan tengok ayat 7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Tuan-tuan boleh wakaf kat situ ya. Tuan-tuan boleh wakaf pada apa kita panggil ya, pada perkataan khalaqahu. Tuan-tuan boleh wakaf ya. Dan kalau tuan-tuan wakaf, tuan-tuan boleh sambung saja, wa bada'a khalqal insani min tin. Boleh ya, sebab dia punya ayat tu dah komplit ya. Allazi, dialah Allah yang telah memperelokkan setiap sesuatu dari segi penciptaannya ya. It's a complete sentence. Complete sentence mana tuan-tuan boleh wakaf sebab sentence tu dah completed ya. Kemudian baru tuan-tuan sambung wa bada'a, dan tu mana sambung cerita lah ya. Wa bada'a, dan Allah telah mulakan ya. Allah telah begin ya, dia past tense verb. Khalaqal insan, penciptaan manusia itu daripada tanah liat ya. Cuma kalau tuan-tuan tengok pada khalaqahu, dia ada waqaf kat situ, tanda waqaf ya. Siapa nampak waqaf tu ya? Kak Maimunah, waqaf apa tu Kak Maimunah? Waqaf apa tu nama dia? Tuan-tuan yang belajar tajwid, waqaf apa tu? Ya, Kak Faridah, waqaf apa? Ayat apa tadi Ustaz? Ayat yang sama, ayat 7. The same ayat. Sebelum waw tu, cuba tengok tuan-tuan, sebelum waw tu. Ya, tuan-tuan kalau Ustaz tak panggil nama, tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan tidak terpanggil ya. Ni Ustaz cakap umum je.
Sebab kalau Ustaz nak sebut cuma 30 nama panjang. Ya, cuba tengok. Ada wakaf apa tu? Apa nama dia wakaf tu, tuan-tuan? Bila baca Quran. Soalan ya tu. Sod apa tu? Sod apa tu? Baca. Sod. Apa huruf dia tu? Baca huruf tu, baca. Bukan makna, baca. Tuan-tuan, any one of you, please. Sod lam ya kan? Sod lam. Ya. Ada ya ke? Mana ada ya kat situ? Kan. Tak sah ya Ustaz? Kan, fakta sin saja. Oh, okey. Kalau fakta sin. Ini bukan sin tu. Sod. Itu sod tu. Sod. Sod lam, satu lagi. Ya, terus. Sod lam. Tuan-tuan. Ya Allah, lupa tadi. Apa lupanya? Tengok kat situ. Sod lam. Ya. Tuan-tuan mengulangi the same mistake. Ustaz dah kata tadi, sod lam ya salah. Sod lam apa tu? Alif. Sod lam alif, tuan-tuan. Ya. Jadi sod lam alif mana? Ya. Ya, kalau ya ada 2 titik, tuan-tuan. Ya. Semua orang tahu ya ada 2 titik. Kalau ya tu tak ada titik, dia bukan ya. Faham tak, tuan-tuan? Kan? Senang je. Ya, kita dah tahu dah, ya. Kalau orang lelaki tu ada misai. Mana kalau tak ada misai, orang perempuan lah. Tidak menafikan, ada juga orang perempuan ada misai. Ada tak dalam dunia orang perempuan ada misai? Ada. Tapi benda tu kan, ya, kita kata exception. Macam tadilah kan? Ya, exception. Ya, jadi kalau kita tengok ada misai, lelaki lah secara umum. Ya, adalah 1-2 perempuan mungkin bermisai, adalah kan? Tapi secara umum tak ada misai. Jadi itu kita tengok. Kalau dia ya, mesti ada titik. Ya, dia sod lam alif sebenarnya. Bukan ya. Ya, adalah ustaz yang sebut kan, itu makna dia buat kesilapan lah. Dia sod lam ya dah, sod lam alif. Ya, jadi makna sod tu ya ringkasan daripada wasol. Ya, ni tajwid, tuan-tuan. Tapi ustaz kena bagi tahu, tuan-tuan, sebab nanti tuan-tuan wakaf di tempat yang salah. Ya, sod lam ni boleh wakaf, boleh. Tetapi wakaf pada sod lam ni, ya, biasanya tuan-tuan kena ulang balik. Ya, sebab sod maknanya wasol, waw sod lam. Wasol apa makna? Sambung. Lam dengan alif tu makna aula. Aula. Apa makna aula? Aula makna afdal. Ya, jadi makna sod lam alif tu ialah menyambung lebih utama daripada berhenti. Kalau nak berhenti boleh, boleh. Tapi tuan-tuan biasanya kena sambung. Ya, jadi kalau tuan-tuan wakaf, ya, tuan-tuan kena ulang balik. Tuan-tuan nak ulang kat mana? Ya, tuan-tuan nak ulang balik tak kena. Ya. Ustaz terjemah tuan-tuan tengok. Macam mana? Cuba. Kalau ulang balik kena ulang balik ke Al-Lazi, but it's so short kan. Ya, betul. Ya, tuan-tuan kalau ulang kulla syai'in khalaqahu tak kena ayat tu. Ya, jadi tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan jangan wakaf. Maknanya wasol tu bacaan sambung tu lebih utama. Tuan-tuan, benda ni ilmu yang kita kena belajar lah. Ustaz tahu, sebagian tuan-tuan dah tahu. Ya, cuma kadang kita tak praktikkan benda tu. Jadi yang terbaik tuan-tuan tak wakaf. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Mana tuan-tuan baca dengan satu nafas. Tapi bukan semua orang boleh baca dengan satu nafas. Ya, jadi oleh kerana itu dia nak kena wakaf juga. Tapi kalau wakaf, tuan-tuan nak ulang kat mana? Ya, tuan-tuan nak kena ambil balik, tuan-tuan nak kena U-turn, mana undur balik, kemudian start balik. Kalau Al-Lazi yang ahsana telah mempercantikkan, memperelokkan kulla syai'in, everything, khalaqahu, penciptaannya. Kalau tuan-tuan nak ulang balik, khalaqahu wa tak kena. Makna dia tak kena. Kulla syai'in khalaqahu tak kena. Ya, ahsana. Ya, kulla syai'in khalaqahu. Ahsana boleh. Ya, kalau tuan-tuan nak. Tapi tak ada makna sangatlah. Sebab hanya satu perkataan je beza dia. Ya, ahsana. Patutnya Al-Lazi. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya kita ada masalah kadang-kadang. Ya, jadi kalau tuan-tuan mulakan kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin, walaupun tak salah tapi maknanya tak kena. Sebab setiap sesuatu penciptaannya, kan ayat tu tergantung. Setiap sesuatu penciptaannya dan Allah telah mulakan penciptaan manusia itu daripada tanah liat. Sebab tu tuan-tuan memang nak kena tahu makna. Ya, makna. Ya, maknanya baca Quran dengan makna. Reading the Quran with understanding.
Ya, with apa kita panggil, ya, meaningful, ya, meaningful sentence. Ya, sebab kadang-kadang kita baca tak meaningful ayat tu pasal dia tak complete. Ya, ni Ustaz bagi tahu tuan-tuan supaya tuan-tuan menyedari benda ni. Sebab tu jangan kelang kabut baca Quran, tuan-tuan. Ya, baca sikit tak apa. Dengan syarat kita baca betul. Ya, kita stop di tempat yang betul, ya, dan kita mula balik, kita undur balik di tempat yang betul juga. Dan kita kena usahalah supaya baca dengan satu nafas. Tapi memanglah, ya, bila usia kita makin meningkat, memang nafas kita makin pendek lah, of course lah, ya. Kalau budak-budak muda dia lagi ni lah, ya. Cuma tuan-tuan Ustaz dah sebut dah banyak kali, ya. Sebab apa kadang-kadang nafas kita pendek? Ya, nafas pendek ni antaranya sebab kita selalu makan dan minum pada masa yang sama. Makan sikit 2 suap 3 suap minum. Makan 2 3 suap minum. Minum air batu pula, memang kacau lah tuan-tuan. Ya, sebab tu tuan-tuan tengok orang tua-tua. Ustaz dah sebut banyak kali. Ustaz sebut sekali lagi, ya. Nenek Ustaz dulu tuan-tuan, ya, pantang kalau kita makan minum. Oh, memang pantang. Ya, memang pantang nak minum, dia biarkan je. Nangis-nangis lah. Ya, jadi habis makan siap kan. Tak ada minum. Nak minum sebelum makan. Ya, untuk bagi apa lancar kan. Ya, minum dulu kalau nak minum. Ya, even nak minum air batu pun tak apa. Ya, tapi sebelum makan. Ya, tapi ya macam tadilah, ya, bila kita dah minum tu, minum saja selesai. Ataupun minum air mati lah biasanya. Ya, air apa kita panggil, ya, air mineral ke air mati tu. Kemudian, ya, ataupun air suam, minumlah, tak ada masalah. Kemudian makan. Masa makan, jangan disulami dengan minum. Selesai, habis kan. Habis makan, ya, senawa Alhamdulillah, yang tunggu kejap. Baru dia pergi jerang air. Ya, jerang air dulu. Jerang air pun ambil masa, tuan-tuan. Ya, lepas tu baru buat apa kita panggil, kopi lah. Ya, kopi. Ya, pasal apa dia tak buat teh? Ya, sebab teh akan ganggu kita punya penghadaman. Kalau kopi, okey, tuan-tuan. Ya, memang minum kopi apa, cap hantuah tu dulunya, tuan-tuan. Ya, jadi macam tu lah. Ya, nak tunggu kopi tu sejuk dah satu hal lagi. Ya, dia bagi kopi tanpa piring. Sebab kalau pakai piring nanti cucu akan tuang apa ni kopi tu atas piring, dia cepat minum. Ya, dia nak bagi kita tunggu dulu. Kadang-kadang half an hour baru minum, tuan-tuan. Ya, nafas panjang. Ya, stamina banyak, tuan-tuan. Macam kita kurang. Pasal kita makan kejap-kejap minum. Ya, cucu kadang nak air. Ya, biarkan dulu. Tapi dah terbiasa, susah, tuan-tuan. Dia ada kesan kepada pernafasan kita. Okey, ya. Ada apa-apa komen, tuan-tuan? Silakan tentang makan tidak disulami dengan minum. Ya, kemudian minum setelah selesai makan. Ada apa-apa, tuan-tuan, ada pengalaman ataupun ada baca artikel ataupun sebagainya nak cerita? Silakan. Ada apa-apa? Memang betul Ustaz, saya ingat tapi dah many years ago lah saya baca this Mak Saleh lah. So we all pun buat. Kita orang akan kalau ke office tu kita orang makan one place. Habis makan kita orang jalan pergi kedai lain baru kita orang minum. And I think it helps with the pernafasan. Jadi kita boleh kalau baca Quran tu boleh panjang kan. It helps lah Ustaz. Betul. Nenek saya pun marah kalau kita makan minum. Ya, dah 2 nenek dah yang marah ni, ya. Satu nenek Ustaz dan kedua nenek Kak Faridah. Ya, nenek siapa lagi marah bila siapa lagi nenek siapa lagi yang marah bila tuan-tuan minum ketika makan? Ya, cepat mengaku. Nenek siapa lagi? Ya, silakan. Shirin. Tak ada Ustaz. Tak ada, tak buat perangai macam tu kot. Okey je, tak pernah lah lagi. Tak pernah macam mana? Minum sambil makan? Tak pernah. Jadi nenek Shirin tak marah lah, ya, sebab dia tak buat. Ya, nenek yang lain Ustaz tak pasti. Ya. Okey, ya, kalau tak ada apa kita teruskan. Tapi Ustaz nak bagi tahu tadi, wakaf dalam Quran ni, ya, wakaf dalam Quran ni dia sebenarnya membantu bagi orang yang tak sampai nafas, betul. Tetapi tuan-tuan still kena ambil kira, ya, still kena consider meaning dia. Kalau ayat tu tergantung, ya, kalau dia hanging ayat tu, tuan-tuan tak kena lah, tuan-tuan. Orang Melayu dia tak perasan sebab dia tak tahu makna. Tapi orang Arab memang marah, tuan-tuan. Ya, pasal apa? Pasal apa mula balik daripada kulla syai'in khalaqahu? Walaupun ya kita kata ayat tu tidaklah salah, tapi dari segi makna dia tergantung. Ya, sebab tu kena usaha juga. Ya, kalau ustaz sambung. Ada trik dia, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kata, ya Allah, susahlah kalau macam itu ustaz dah baca Quran. Dia sebenarnya tak susah, tuan-tuan kena faham dia punya trik. Ya, tuan-tuan jangan wakaf di sod dan lam tadi. Sod, lam, alif. Haji Asy'ari, ya, pasal apa kita tak wakaf pada sod lam alif tu? Pasal apa tak wakaf? Pasal apa makna sod lam alif tadi?
Dia wasal, Ustaz. Dia lebih baik diteruskan Berbanding wakaf kan? berbanding wakaf. Okey. Tuan-tuan nak tahu trik dia tuan-tuan, ya. Sebab tu kalau ustaz ajar tajwid, ustaz ajar mengaji, ya. Apa ni, kawan-kawan dulu ustaz ajar student-student dulu, ya. Jadi ustaz akan wakaf di tempat lain. Tuan-tuan dengar ustaz baca, ya. Allazi, itu empat harakat, 4-5 harakat tu, ya. Sebab tu apa ni, dia apa kita panggil, ya, dia apa? Dia mat wajib tu, ya. Mat jaiz tu, ya. Tapi dia jadi mat wajib kerana ada hamzah, ya, hamzah qata'i situ. Allazi 4-5 kita baca, ya. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan. Wakaf kat situ. Tuan-tuan boleh wakaf pada wa bada'a khalqal insan, boleh. Ya, jadi tuan-tuan ulang balik. Wa bada'a khalqal insani min tin. Tuan-tuan nampak tak macam mana trik yang ustaz ajar pada tuan-tuan? Trik ni tuan-tuan, ya, mahal harganya tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena tahu, ya. Sebab tu tuan-tuan boleh wakaf kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan. Ya, sebab nak sampai min tin tak cukup nafas. Jadi tuan-tuan boleh ulang balik wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi ayatnya tak tergantung. Ya, ayat tu tidak tergantung, lengkap. Ataupun tuan-tuan tak sampai nafas juga, ya. Khalaqahu wa bada'a boleh. Ya, wa bada'a saja tak apa. Ya, boleh. Dan Allah telah mulakan, ya. Ayat tu okey. Ya, nanti orang tanya, mulakan apa? Apa tuan-tuan sambung? Wa bada'a khalqal insani min tin. Tuan-tuan boleh berhenti pada wa bada'a, tuan-tuan boleh berhenti pada wa bada'a khalqal insan, ya. Tapi tuan-tuan tak boleh berhenti pada min. Wa bada'a khalqal insani min, insani min, tak kena, tak boleh. Min tuan-tuan tak boleh wakaf kat situ. Ya, tak mesti, ya. Boleh apa ni, mesti ke boleh wakaf ataupun tak mesti pada ayat tersebut. Walaupun boleh wakaf tapi makna tak kena kadang-kadang, ya. Sebab itu ustaz beritahu tuan-tuan, memang tuan-tuan kena baca dengan makna. Baru tuan-tuan tahu, ya, bahawasanya kita kalau wakaf, sebab itu di sini disebut wasal, bacaan sambung tu lebih baik, lebih betul, lebih aula. Aula tu makna afdal, lebih utama. Jadi tuan-tuan jangan wakaf pada khalaqahu. Tuan-tuan nak wakaf, ya, wakaf pada tempat yang tak ada wakaf. Boleh tak? Boleh. Tapi tuan-tuan kena ulang balik, ya. Jadi wa bada'a sampai situ dan tuan-tuan ulang balik. Wa bada'a khalqal insani min tin. Tuan-tuan boleh faham tak apa yang ustaz ajar ni? Ataupun tuan-tuan ada pertanyaan, silakan. Ada apa nak tanya? Ya. Shirin, ada apa Shirin? Kalau ada lah. Ustaz, kalau macam ustaz cakap trik, yang trik ustaz ajar tadi tu untuk orang yang macam ustaz yang faham, yang faham lah, yang dah mahir dengan Al-Quran ni, kira boleh lah berhenti macam ustaz cakap yang trik tadi tu. Tapi untuk macam orang macam saya ni, tak ada time kita dapat tangkap, maksud dia ada time tak dapat tangkap. Jadi rasanya lebih selamat kalau kita ikut yang tanda tu lah kan ustaz kan. Takut nanti betul, kalau berhenti yang tak betul, tak pandai yang trik macam ustaz tu, lagi salah daripada tu kan, kalau kita tak pandai-pandai sendiri maksudnya. Dia bukan pandai-pandai sendiri, dia pasal tengok makna, macam apa Haji Asy'ari tadi. Kan kita pakai terjemahan Quran per kata. Kita kan pakai per kata, ya, word by word, ya, punya translation. Tuan-tuan boleh faham. Sebab kalau tuan-tuan wakaf pada khalaqahu, dia wakaf tak salah. Tetapi sambung lebih baik, ya. Maksudnya kalau tuan-tuan wakaf pada shad lam alif tu, kemudian tuan-tuan ulang balik pada tempat yang salah, ya. Jadi ayat tu tergantung. Pun salah juga. Tuan-tuan buat salah juga, ya. Sebab itu, ya, tuan-tuan kena tengok makna. Ya, kita terjemah, kita baca makna, ya, sekarang, ya. Dialah Allah yang telah mencantikkan setiap sesuatu dari segi penciptaan, ya. Habis itu ayat tu komplit. Tapi tuan-tuan tak boleh mula wa bada'a, tak boleh. Ya, patutnya tak boleh, ya. Walaupun makna tak salah. Tapi tuan-tuan tak boleh sebab cuba tengok wasal aula. Kalau tuan-tuan masuk pertandingan tilawah Quran, dia akan potong markah. Kalau di sekolah, ya, dalam bab tilawah, dia bukan pertandingan. Ya, sebab ni exam. Exam kita akan potong markah. Kalau dia wakaf pada wasal aula dan tiba-tiba dia ulang balik kulla syai'in khalaqahu, tak kena tuan-tuan. Potong markah.
Ya, dia kena mula awal balik. Ahsana kulla syai'in khalaqahu. Tu paling baik dia boleh mula daripada ahsana. Ya, kalau dia mula daripada allazi, baik tak payah waqaf. Ya, sebab tu Ustaz kata tadi, kalau tuan-tuan tahu makna dan Allah telah mulakan penciptaan insan. Boleh waqaf tak? Boleh. Tak salah tuan-tuan. Ya, walaupun makna dia masih tergantung, tapi dia tidak salah. Ya, tuan-tuan ulang balik. Wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi maknanya tempat berhenti tu, ya, wasal aula tu dijadikan sebagai tempat untuk memulakan ayat baru. Boleh? Macam tadi Ustaz sebut. Ya, mulakan balik ayat baru. Wa bada'a khalqal insan. Ya, tetapi tuan-tuan tak wakaf pada khalaqahu. Tuan-tuan wakaf pada wa bada'a ataupun wa bada'a khalqal insan, panjang cerita tuan-tuan. Ya, ini nak kena satu kelas tajwid khusus. Ya, Ustaz ajar trik dia tuan-tuan. Ya, sebab agama ni tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu trik tau untuk amal. Tuan-tuan kita tak boleh main. Ya, macam Ustaz tengok selalu dalam di masjid surau kan. Ya, kalau Ustaz datang untuk tazkirah Jumaat, especially dekat Masjid Ghufran, pinggiran Taman Tun tu, selalu Ustaz sebut tegur. Ya, bila kita tengah mengajar orang masuk kan. Kuliah tazkirah Jumaat, Ustaz mula 12.30. Ya, Zuhur satu suku kita kata. Jadi ada orang datang 12.45. Bila dia nak masuk, ya Ustaz tanya, nak sembahyang apa tuan-tuan? Sembahyang tahiyatul masjid lah Ustaz. Ustaz kata dia tak salah tapi tak tepat. Dia kata pasal apa? Ustaz kata sekarang ni waktu apa ni? Dah masuk Zuhur tak? Dia kata belum. Dah masuk Jumaat? Belum. Ni waktu apa ni? Dia kata waktu duha. Ya, Ustaz kata angkat takbir, niatlah duha. Tapi saya baru masuk masjid. Ustaz kata memanglah betul masuk masjid. Ya, tapi oleh kerana waktu tu waktu duha, kita angkat takbir Allahu Akbar, niat solat sunat duha. Ya, dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Kerana tahiyatul masjid dia bukan solat yang mesti diniatkan khusus tahiyatul masjid dah. Ya. Sebab solat sunat ni terbahagi dua. Ada solat sunat yang kena sebut niat, ada solat sunat yang tak perlu sebut niat. Kan benda tu ada trik dia yang tuan-tuan kena faham. Kalau tidak tuan-tuan akan buat kesalahan yang sama, rugi tuan-tuan. Ada orang dia masuk masjid, dia buat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia bangun dia buat duha. Ya. Tetapi kalau tuan-tuan buat solat duha, ya, niat duha, tuan-tuan dapat tahiyatul masjid sekali. Buat 2 rakaat tapi dapat macam 4. Kalau tuan-tuan buat 4 tadi, pahala lebih kurang sama, tapi yang 2 rakaat, ya, tetapi dapat pahala macam 4, itu lebih utama tuan-tuan. So kita belajar trik dia supaya kita buat benda yang betul. Ya, tu cerita dia tuan-tuan, ya. Tapi ramai orang tak buat dan kebanyakan orang-orang tak tahu. Even kadang-kadang ustaz-ustaz pun ya masih buat benda yang sama. Datang masjid pagi, lepas pada azan subuh, ya, dia buat tahiyatul masjid dulu, kemudian dia buat qabliyah subuh. Sedangkan dia boleh niat qabliyah subuh, sudah termasuk dalam qabliyah subuh itu tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid dia tidak mesti dikhususkan niat. Dia adalah solat sunat yang dibuat sebaik saja masuk masjid walaupun dengan niat qabliyah subuh, walaupun dengan niat duha. Ya, trik macam tu tuan-tuan tak ramai orang tahu. Ya, melainkan orang yang belajar lebih dalam lah. Ya, sebab kita kena faham apa makna solat tahiyatul masjid. Solat yang dibuat sebaik saja masuk masjid. Walaupun niatnya niat duha, dapat tahiyatul masjid. Ya, sebab dia kategori solat sunat yang tidak perlu dikhususkan niat. Ya, macam kita puasa sunat kan, macam tadi tuan-tuan. Ya, tadi hari Isnin, siang tadi kan, hari Isnin. Memang sunat puasa Isnin. Kalau tuan-tuan tak niat tadi pun, tapi tuan-tuan puasa, katalah ya, sampai pukul 9 pagi tuan-tuan tak minum lagi. Tuan-tuan tak niat. Tapi sebab puasa sunat, kita boleh niat walaupun kita panggil walaupun matahari dah terbit. Ya, puasa qada yang kena niat sebelum subuh. Ya, puasa nazar kena niat sebelum subuh sebab hukum dia wajib. Tapi kalau puasa sunat, ya, tuan-tuan boleh je. Ya, pukul 9, ya, belum makan dah, tak makan lagi, sibuk sangat pagi tadi buat kerja apa semua sebagainya. Tak makan lagi lah. Hari ni hari Senin. Puasa je lah, ya. Walaupun tadi tak niat, tak ada masalah. Ya, sebab bila tuan-tuan puasa pada hari Senin, automatik tuan-tuan dapat, ya, puasa hari Senin. Jadi kebetulan tuan-tuan berada pada bulan Syawal, tuan-tuan pun dapat puasa sunat Syawal, dapat tuan-tuan. Cuma yang lebih selamat tuan-tuan niat puasa sunat Syawal. Dapat tak pahala Senin? Dapat. Kerana tuan-tuan buat pada hari Senin. Ya, tu cerita dia. Jadi puasa sunat Isnin, ya, dia puasa sunat yang tak perlu diniatkan khusus. Ya, sebahagian sebut puasa apa kita panggil, ya, puasa Syawal pun tak perlu diniatkan khusus sebab tuan-tuan sudah berada pada bulan Syawal. Semua puasa sunat yang tuan-tuan buat pada bulan Syawal automatik dia jadi puasa Syawal. Dan kalau dia jatuh pada hari Senin,
dia juga dapat puasa sunat hari Isnin. Ya, yang tak dapat ialah kalau tuan-tuan nak qada. Tuan-tuan tak dapat ni apa ni puasa qada tak dapat. Kecuali tuan-tuan niatkan sebab qada tu adalah puasa wajib. Jadi wajib tuan-tuan kena niat khusus. Ya, aku nak puasa qada ya Ramadan kerana Allah Taala. Jatuh pada hari Isnin. Ya, dia juga bulan Syawal. Dia juga hari Isnin. Ya, walaupun puasa qada mudah-mudahan orang perempuan terutamanya ya yang banyak tinggal puasa ya apa ni mengandung pula ataupun menyusukan anak pula ya berat nak apa ni nak melalui proses mengandung tu contohlah kita kata mudah-mudahan ya qada Ramadan dia juga dikira sebagai puasa Syawal dan juga puasa Isnin mudah-mudahan macam tu tuan-tuan. Ya tuan-tuan kena tahu ada ibadah khusus yang dia hanya wasilah saja. Maknanya asal buat dapat pahala walaupun tak niat. Tetapi ada ibadah ya yang khusus yang maksudah ya bizatiha mana yang kena niat khusus macam puasa qada ya tu memang kena niat lah ya kalau tak niat dia tak dapat ya dia akan dapat puasa sunat saja. So macam itulah cerita dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu trik dia. Baca Quran macam tu juga ya tuan-tuan kena belajar trik dia tu. Jadi macam mana nak tahu trik dia tuan-tuan kena tengok makna. Kalau aku wakaf pada wabada'a apa makna dia? Kalau aku wakaf pada wabada'a khalqal insan apa makna dia? Pasal apa tak boleh wakaf pada min? Sebab tak kena. Ya, cuba kita terjemah ya. Wa bada'a khalqal insan dan ya Allah telah mulakan bada'a khalqa penciptaan insan itu min daripada kan tak kena ayat tu. Tergantung. Ya, daripada siapa daripada berhenti? Baik berhenti pada insan. Ya, macam itulah. Macam mana kita nak tahu? Tengok makna kan tadi apa Haji Asy'ari kan pakai terjemahan pemakna apa perkata tadi. Ada English translation, ada Malay translation ikut keselesaan tuan-tuan. So itulah cerita dia. Ya, apa nak tanya tuan-tuan? Silakan. Ada apa nak tanya? Kak Masita ada apa Kak Masita? Kak Masita. Tak ada Ustaz. Boleh faham ya? Ya, faham. Okey, alhamdulillah. Ya, orang lain? Kak Farida okey? Kak Farida. Datuk Osman okey? Okey Ustaz. Kak Maria tu memang okey Ustaz, tapi masalah saya pun macam Syirin jugalah. Makna-makna dia tu kita tak apa nak terror lagi Ustaz, baru tahu sikit-sikit je kan. nak tunggu terror sampai bila apa Datuk? Memang Nak lah. terror sampai Tu dah kena, ya, dah kena belajar, kena hafal dulu Ustaz. tak perlu hafal. Tuan-tuan tengok makna tadi. Tengok makna terjemahan. Kan tuan-tuan pakai terjemahan perkata kan. Beli yang terbaik. Ya, beli terbaik ya. Apa kita panggil pergi ke apa ni Karangkraf tu ya. Pergi ke sana. Beli apa kita panggil ya. Beli yang terbaik. Tuan-tuan pergi section 15 tu tempat apa ni Haji Nazri punya office tu. Ya, pergi dia punya kedai buku dia. Tuan-tuan boleh pilih mana terjemahan Quran yang tuan-tuan rasa paling sedap, paling selesa. Tuan-tuan belilah. Ada macam-macam jenis tuan-tuan. Ya, Shopee online je tuan-tuan boleh beli. Tuan-tuan boleh tengok ya, boleh tengok bagi puas hati mana terjemahan yang bagus, terjemahan perkata. Ya, walaupun ya kita kata memang tak sempurna, of course lah tuan-tuan. Ya, belajar bahasa Arab lah yang terbaik. Tapi nak belajar bahasa Arab berapa lama pula kan? Ya, jadi oleh kerana itu terjemahan Quran perkata tu akan membantu tuan-tuan. Ya, sebab tuan-tuan tahu makna. Wow, takkan tak tahu. Wow, dan bada'a telah memulakan. Khalaqa ya telah apa ni khalqa penciptaan, al-insan manusia, min daripada tin adalah tanah liat. Tuan-tuan tahu makna dia semua. Ya. Tuan-tuan tak perlu hafal makna dia. Macam mana Kak Faridah? Ya. Ustaz boleh recommend tak Quran mana yang font dia tu besar dan terang dan dia ada perkata? Sebab yang saya punya mana ada perkata, dia punya font tu kan cantik tapi halus. Cuba tunjuk. Kalau Kak Faridah boleh tunjuk ya, pakailah tudung dulu. Pakai tudung. Nantilah lain kali yang tu kat atas, yang saya punya kat bawah ni lain. Tak, saya nak cari font tu dia besar dan terang. Yang the ones I have, dia semua cantik, halus. Jadi kadang tu tak apa nampak jugalah dah umur-umur macam ni kan. Kena pergi kedai buku baru boleh ya. Yang ada besar terang tu Ustaz, dia tak ada perkata tu. Ada Ustaz. Cuma ya ada je ya. Nanti apa kita panggil ya, bulan 6 ni ya, masa cuti sekolah nanti berapa bulan nanti ya. Tak salahnya 4 bulan 2. Tak salahnya berapa bulan ya, 2 3 apa ni, mungkin
mungkin 3 hari bulan 6 tu ada pesta buku Kuala Lumpur, ya. Tak salahnya PWTC, ya. Oh ya. Kita boleh pergi, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi, boleh pilih daripada berapa banyak publisher tu, ya. Tapi kalau tuan-tuan nak senang, pergi je section 15, ya. Apa kita panggil galeri buku dia, ya. Beli kat sana. Tuan-tuan pergi je sebab Haji Nazri lah. Karang keras tu banyak keluarkan terjemahan Al-Quran macam-macam, terjemahan Quran perempuan, wanita, ya, untuk untuk persoalan fiqh, untuk macam-macam lah, sebab nuzul apa semua kan, ya. Yang dia punya ekstra tu bagus, ya, tapi kadang-kadang dia punya perkata tu macam Kak Faridah kata tadi lah, ya, ada yang kadang-kadang tulisan dia halus, kadang terjemahan dia tak berapa. Ustaz tak tahu tuan-tuan punya kehendak macam mana. Sebab tu tuan-tuan kena pergi kedai tengok sendiri. Specification tu tuan-tuan yang tahu. Lain orang lain. Ya, ada orang suka kecil, ada orang suka besar, ya. Macam mana? Ya, Haji Syahri. Boleh saya share? Boleh, silakan. Saya memang ada masalah yang serupa lah. Tapi saya rasa saya selesa dengan guna iPad ataupun tab lah, sebab dia boleh besarkan, dia boleh jadi memang besar. Dia punya terjemahan. Jadi Haji pakai apps apa tu? Cuba kalau boleh saya share. Saya pakai apps word by word. Apps nanti saya share lah dekat grup. Cuba tunjuk gambar dekat kamera. Macam mana saya tak saya on camera ya. Video. Ya, onkan video. Ya, okey. Tunjuk kamera. Nampak Ustaz? Tuan-tuan lah tengok, ya, nampak ke tak nampak macam tu, ya. Apps apa tu tanya balik. Dia share lah. Saya boleh besar dan boleh kecilkan kan, ya. Baguslah tu, ya. Boleh end lah, boleh tengok makna dia, ya. Dan boleh pilih bahasa. Ya. Jadi tuan-tuan boleh belajar daripada Haji Syahri. Nanti dia share lah, ya, dalam grup WhatsApp nanti, ya, mungkin apa yang dia pakai, ya, nanti Haji Syahri share. Okey, terima kasih Haji. Ya. Okey, macam itulah tuan-tuan, ya. Sebab Quran ni dia banyak wakaf, ya. Dia ada wakaf yang apa kita panggil macam tadi kan. Dia kalau sambung lebih utama, yang short lam alif tu. Kadang-kadang, ya, dia ada qaf lam alif. Maknanya wakaf lebih utama. Yang tu memang kena wakaf. Ya, ada wakaf jaiz jim. Jim tu maknanya boleh wakaf ataupun tidak. Ya, ada wakaf qabih dipanggil, ya. Wakaf yang buruk. Ya, maknanya kalau kita wakaf, maknanya tergantung, itu buruk. Ya, ada wakaf lazim, ada macam-macam tu. Kelas tajwid lah. Pasal ustaz tak mengajar tajwid untuk tuan-tuan. Tuan-tuan kena belajar pada guru-guru tajwid tu, cuba tanya secara detail. Ya, jadi macam itulah cerita dia tuan-tuan, ya. Tapi kalau ustaz mengajar, biasanya kita akan mengajar trik-trik macam tu supaya kita baca dengan betul. Kita berhenti pada tempat yang betul. Ya, ustaz selalu bagi contoh. Tuan-tuan pun dah biasa dengar kan, ya. Ayat yang biasa kita bagi contoh. Ya, saya makan roti kan, ya. Tuan-tuan mesti ingat ayat ni, ustaz bagi tahu. Banyak kali dah ulang. Saya makan roti Bengali di bawah rumah. Ya, saya makan roti Bengali di bawah rumah. Ya, sepatutnya kita wakaf dekat mana? Ya, Kak Faridah, kita wakaf kat mana? Saya makan roti Bengali di bawah rumah. Wakaf kat mana betulnya? Saya makan roti Bengali. Saya makan roti Bengali. Ya, patutnya wakaf dekat Bengali tu. Yang bagus jangan wakaf. Saya makan roti Bengali di bawah rumah. Satu nafas. Tapi kalau tak sampai, saya makan roti saja. Dia tak salah. Tapi kalau saya makan roti Bengali, lagi bagus. Ya, saya makan roti Bengali. Tapi kalau kita nak ulang balik, kat mana kita nak ulang balik? Saya makan roti Bengali di bawah rumah. Wakaf dekat roti Bengali, nak ulang kat mana Kak Faridah? Nak ulang kat mana? Saya je lah kan. Lepas tu makan roti Bengali. Yelah, nak wakaf. Katalah kita wakaf pada roti Bengali kan. Katalah tempat tu wasol lebih utama, wasol aula. Kita nak ulang kat mana? Dekat roti Bengali ke, dekat makan ke, dekat mana nak ulang? Kena balik makan roti Bengali di bawah rumah. Kalau tidak, it is funny kalau tempat lain, because
takkanlah nak kalau tak ada jadi macam makan roti dan bergali di bawah rumah pula. It has a different meaning altogether. You makan roti tapi ada bergali bawah rumah. Okay, good. Ya. Dia punya point Ustaz tadi, macam itulah tuan-tuan baca Quran. Kelakar tuan-tuan. Orang Arab dengar ketawa. Funny tuan-tuan. Ya, it sounds funny tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Macam Kak Faridah jawab tadi. Sama tuan-tuan. The same thing. Ya, sebab tu Quran ni tuan-tuan kena baca elok-elok. Tengok makna. Baca sikit-sikit. Tak khatam pun tak apa tuan-tuan. Orang lain khatam sebulan khatam, kita tak khatam sebulan. Kita kena ambil 6 bulan khatam. Tak ada masalah. Kerana yang dinilai ialah sejauh mana kita baca dengan betul, keinginan untuk kita faham, ya, dan kita nak apply. Sebab itulah baca, faham, baru amal. Itulah Quran time. Ya, walaupun dalam Quran time tu ada banyaklah benda yang kadang-kadang ustaz sendiri tak setuju kan. Tapi secara umum bagus. Program tu bagus. Tapi adalah benda-benda yang perlu dibaiki. Ya, perlu dibaikilah, ya. Yang kita boleh tolong bantulah, itu sajalah. Ya. So macam itulah tuan-tuan. Saya makan roti Bengali di bawah rumah. That is the best sentence. Saya makan roti Bengali di bawah rumah without any waqaf. Kalau kita kata saya makan roti Bengali, kemudian tuan-tuan nak ulang balik roti Bengali di bawah rumah. It is not about roti Bengali di bawah rumah. It is about saya makan roti Bengali di bawah rumah. Mana hilang saya tu? Mana hilang perkataan makan? Ya, jadi tuan-tuan tak boleh wakaf saja-saja. Ya, nampak tak tuan-tuan? Ya, macam itulah. Kalau tuan-tuan ulang balik, roti Bengali di bawah rumah, maknanya seolah-olah ada roti bawah rumah, ya, dan tak ada kena-mengena dengan proses makan dan tak ada kena-mengena dengan saya makan. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Ya, Ustaz harap tuan-tuan boleh faham lah. Ya, walaupun tuan-tuan tak jawab, tapi Ustaz harap tuan-tuan boleh faham. Okey, ya. Ada soalan apa-apa silakan sebelum kita sambung ayat. Kak Mai ada apa-apa? Ya Ustaz. Boleh faham ya? Masuk Ustaz tadi. Poin yang Ustaz sebut banding-banding tadi tu. Boleh faham ya? Boleh? Okey. Tuan-tuan? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okey ya. Selesai ayat yang ke-7. Masuk ayat yang ke-8. Ya. Mari kita tengok ayat ke-8. Summa kemudian. Ya. Summa ni dia bukan immediate. Ya. Kalau Ustaz boleh sebut ialah puasa sunat Syawal. Ustaz apply je. Sebab benda yang kita belajar ni tuan-tuan, kita kena apply. Ya, cuba tuan-tuan tengok hadis, ya, hadis berkaitan dengan puasa sunat Syawal. Ya, Nabi kata man soma Ramadan, man sesiapa soma berpuasa Ramadan, bulan Ramadan. Kemudian Nabi kata summa. Summa tu bukan makna habis je puasa Ramadan, raya hari pertama Syawal, raya kedua terus puasa. Nabi tak kata. Dan perkataannya summa. Summa makna bukan immediate. Ya, bukan maknanya with immediate effect, bukan tuan-tuan. Ada orang ingat kalau dekat kampung Ustaz ni dulu-dulu, orang tua-tua lah dulu, ya. Raya pertama Syawal raya, hari kedua dah puasa Syawal. Walaupun tak salah tapi Nabi tak suruh. Sebab itulah Nabi guna summa. Summa ni maknanya after, ya, after certain period of time, after 1 week, after 2 week, boleh tak ada masalah. Ya, orang nak duduk nak puasa, kalau tuan-tuan belum mula puasa Syawal, tuan-tuan boleh mula. Besok pun boleh mula. Masih ada masa lagi. Ya. Maknanya nak bagi tahu summa tu bukan segera. Ya. Kalau segera Nabi akan guna fa. Satu huruf fa. Ya. Fa tu maknanya segera. Maknanya hari kedua Syawal dah kena puasa. Nabi tak kata. Sebab tu benda-benda tu very important tuan-tuan. Sebab dia menentukan makna. Ya. Kalau bukan maknanya sesiapa yang puasa Ramadan, ya, segera dia mulakan selepas itu dengan puasa sunat Syawal. Nabi tak cakap. Ya, Nabi kata summa. Kemudian satu lagi, puasa Syawal tu kena ke buat tiap-tiap hari dah. Ya, Nabi tak cakap pun setiap hari, Nabi tak kata pun berturut-turut, Nabi tak cakap. Ya, jadi bila Nabi tak cakap, Nabi tak bagi tahu, mana kita boleh buat selang. Tuan-tuan boleh pilih je Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Ataupun tuan-tuan boleh pilih je 14, 15. Ya, 13, 14, 15. Boleh pilih je. Ya, kebetulan 13 hari bulan tu Kak Masyitah buat majlis. Ya, Kak Masyitah buat majlis tu 13 hari bulan Syawal baru-baru ni. Ya, Ustaz pun tak puasa. Pasal dia dah jemput takkan kita puasa. Ya, boleh tak kita datang dengan puasa? Boleh. Tapi ya, dia jamu kita makan semua sebagainya, ya, dia dah susah-susah, takkan kita tak makan. Ya, jadi oleh kerana itu tak ada masalah. Kita dah biasa buat puasa 13, 14, 15. Tiba-tiba bulan Syawal 13 ada orang buat majlis. Kita tak puasa. Mudah-mudahan Allah catat sebagai puasa juga tuan-tuan.
Pasal ambil daripada hadis yang umum, Nabi kata, sesiapa yang sakit, kemudian dia bermusafir, Allah tetap akan catat pahala dia macam masa dia sihat dan macam masa dia bermukim, tak musafir. Ya. Kalau kita musafir, kita qasar solat, kita jamak solat. Ya, jadi bila kita tak musafir kan kita tak jamak, kita tak qasar, kita buat qabliyah ba'diyah. Masa kita musafir tak perlu qabliyah ba'diyah. Ya, tak perlu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allah akan catat juga pahala. Ya, sebab tu bila kita belajar hadis, kita belajar sirah Nabi ni, kita tahu bila nak buat, bila tak payah buat. Ya, jadi walaupun ustaz tak puasa pada 13 Syawal sebab Kak Macita jemput datang rumah dia, mudah-mudahan Allah catat juga kita macam puasa. Tapi kena buatlah hari lain. Ya, 14 hari Ahad tu, alhamdulillah kita puasalah. 15 hari Senin kita puasa. Ya, kalau 14 pun tak boleh puasa sebab ada majlis orang jemput datang. Ya, 15 boleh puasa. Puasa 15. Mudah-mudahan 13 14 tu Allah catat juga macam kita puasa pada bulan-bulan biasa. Ya, tapi tuan-tuan kena genapkan jugalah 6 hari tu. Pilih Isnin Khamis boleh. 3 kali Isnin Khamis dan 6 hari dah selesailah tuan-tuan. Ya, macam tu. Kerana Nabi tidak syaratkan dalam hadis mesti puasa berturut-turut, ya, mesti puasa awal, mesti puasa tengah, mesti puasa hujung, tak. Nabi kata sitan min Syawal. Mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal. Kan senang tuan-tuan. Ya, sebab tu bila kita baca dia punya teks tu, tuan-tuan tengok terjemahan, ya, lagi mudah. Cuma hadis ni dia tak ada terjemahan perkata. Yang ada Quran perkata ada, hadis perkata tak pernah tengok lagi. Ya, jadi macam tu cerita dia. Jadi summa maknanya kemudian tapi ambil masa. Ya. Summa kemudian ja'ala naslahu. Kemudian Allah telah jadikan naslahu, keturunannya, keturunan Adam tu lah. Hu ni asalnya merujuk pada Adam tu. Ya, sebab Adam yang mula-mula dicipta. Ya, min sulalatin, daripada saripati, dia punya jis dia tuan-tuan. Ya, dia punya itulah, ya. Dia punya saripati dia. Min ma'in, daripada air yang mahin. Mahin tu adjektif untuk mak. Mak mana air, mahin makna yang hina. Tu sifat dia tuan-tuan. Apakah air yang hina tu? Tu kena tengok tafsir. Terjemahan perkata tak membantu tuan-tuan. Dia kena tengok tafsiran dia ataupun in bracket. Ya, in bracket apa dia ajar Syarif? In bracket. Mahin tu apa? Your translation. Despise. Okey. Tapi makna mahin tu apa? In your translation. Despise, kalau makna dalam bahasa Malaysia yang hina. Betul lah, tapi apa makna dia? Apakah air yang hina tu? Tak ada kan dekat situ? Ada. Air mani. Air mani tu kat mana? Kat situ ke dekat dia punya terjemahan lebih panjang? Bukan dalam bracket. Dalam bracket tuan-tuan, ya. Nampak tak tuan-tuan, ya? Betapa kita memerlukan terjemahan yang baik dan tafsiran dia tuan-tuan. Ya, dia kena letak dalam bracket. Mana ada cerita air mani kat situ? Tak ada. Yang diceritakan ialah air yang hina. Air yang hina. Ya. Cuma air yang hina tu referring to what? Referring to air mani. Ya, yang terpancar daripada alat sulit lelaki. Ya. Dan juga ya, air mani juga daripada perempuan lah. Ya, dua-dua ada air mani. Bergabung dua-dua air mani itu. Akhirnya ya menghasilkan apa ni kita panggil ya anak, ya zuriat. Ya, jadi Allah nak bagi tahu manusia ni dicipta daripada air yang hina. Nak bagi tahu kita ni hina tuan-tuan. Bukan mulia sangat walaupun tuan-tuan ada jawatan besar, tuan-tuan ada pangkat besar, ya, tuan-tuan ada macam-macam dalam dunia ni, still kita ni hina di hadapan Allah tuan-tuan. Yang mulia kita ni pada amal akhlak kita tuan-tuan, iman kita, itu yang muliakan kita. Ya, sebab tu Abu Lahab, apa yang tak ada tuan-tuan? Harta banyak, wajah cantik. Abu Lahab ni handsome tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam kitab sirah, ya, memang dia handsome. Isteri dia cantik lawa. Isteri dia Ummu Jamil, itu apa kita panggil, ya, itu beauty queen tuan-tuan. Ya, dia tu adalah ratu cantik Arab. Ya, dia kahwin dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni handsome, ya. Abu Lahab ni apa? Dia punya keadaan kaya, ya, banyak harta, ya. Macam mana kita tahu? Surah Al-Lahab sebut, ya, tabat yada Abi Lahab wa tab tu, tengok ayat kedua. Ma'aghna anhu maluhu, maknanya harta Abu Lahab ni banyak tuan-tuan. Tidak memberi manfaat sedikit pun hartanya. Wa ma kasab, dan usahanya. Ya, penternakan dia, perniagaan dia, kedai dia, ya. Dia punya apa lagi kita kata, semua yang berkait dengan kesenangan hidup dia.
Sikit pun tak bagi manfaat. Rugi tuan-tuan. Allah campak masuk dalam api yang menyala-nyala. Ya, menunjukkan bahawasanya rugi, tak ada apa makna. Sebab manusia hina. Yang menyebabkan manusia mulia pun tuan-tuan. Lebih baiklah Bilal bin Rabah yang tak ada harta, miskin, hina, ya, kulit hitam, bibir tebal, rambut keriting, tak handsome, tak apa tuan-tuan ada. Tak ada apa tuan-tuan. Ya, tapi di sisi Allah mulia. Sangat mulia. Sehingga ketika, ya, dalam sirah, ketika Nabi, ya, minta apa kita panggil, azan dilaungkan, Bilal yang panjat Kaabah. Kaabah tu mulia. Bilal naik atas Kaabah. Ya, dan Bilal azan. Orang Mekah semua tengok. Inilah manusia yang kita pijak-pijak dia dulu. Inilah manusia yang dulu kita letakkan batu di atas dadanya. Inilah manusia yang kita panggil, ya, kita letak dia di tempat yang panas, terik, ya, di tengah padang pasir tu. Kita jemur dia tuan-tuan. Tapi sekarang dialah yang paling mulia. Bukan Abu Bakar yang azan di atas Kaabah, bukan Umar. Ya, jadi kalau Abu Bakar, Umar, mereka ni Quraisy, orang mulia, ya, tapi Bilal datang daripada Habasyah, daripada Eritrea. Tapi mulia dia tuan-tuan. Suara dia yang berkumandang. Cuba tuan-tuan bayang, ya, betapa manusia ni hebat dia bukan kerana harta. Dia, tapi harta jangan buang. Ya, bukan kerana pangkat dia. Pangkat jangan buang tuan-tuan. Kita gunakan harta, pangkat dan sebagainya untuk dakwah, ya, untuk majlis ilmu, untuk sebagainya, ya. Tetapi mulia manusia kerana iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, akhlak dia, ya, ilmu pengetahuan dia yang dimanfaatkan untuk agama. Ya, kalau ilmu tinggi tapi dari segi amalan tak ada, ya, dia tahu sembahyang duha tapi tak buat. Dia tahu kelebihan sembahyang tahajud tapi tak buat. Dia tahu kelebihan majlis ilmu tapi tak datang. Oh, kalau itu tak guna tuan-tuan. Tak ada manfaat. Ya, macam harta kan. Harta banyak tapi tak dimanfaatkan. Ya, haji pun tak pergi, umrah pun tak pergi, ya, sedekah pun tidak, zakat tak keluar, macam mana? Kan hina tu, ya. Walaupun pada pandangan manusia dia mulia. Ya, yang diambil kira pandangan Allah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan, ya. Tu cerita dia. Ada soalan? Silakan. Okay, kalau tak Ustaz, ada ni balik Nazri ni. Ya. Saya nak tanya summa ni. Ya. Boleh tak maksud dia moreover? Moreover ni maknanya tambah lagi pun. Boleh tak? Summa ni sebenarnya boleh tak kita terjemah sebagai moreover? Ya, betul. Bukan then. Dalam ayat ni tak berkena Haji. Terjemahan Haji moreover ada. Tapi boleh tak dalam mungkin ayat lain? Summa ni boleh jadi moreover, tak semestinya then. Kena tengok tempat. Tapi summa ni dia time sequence. Dia lebih kepada time sequence. Dia bukan pada moreover ke ataupun furthermore ke, ya, ataupun the other way around ke, on the other hand. Dia bukan tuan-tuan. Jadi summa ni tak mungkin boleh jadi moreover lah. Summa di mana-mana tempat di Quran pun. Kemungkinan ada lah, ya. Kena tengok ayat lah. Ya. Maknanya kita kena tengok konteks lah. Kita boleh sebut, ya. Tapi untuk ayat ni tak berkena. Sebab ayat ni nak cerita maksudnya penciptaan manusia tu, ya, permulaan daripada air yang hina, daripada tanah, ya. Kemudian Allah jadikan keturunan dia. Maknanya dia ada time sequence kat situ. Allah nak cerita tentang macam tadi Ustaz kata. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian tu time sequence. Kemudian dengan 6 hari pada bulan Syawal. Dia ada time sequence dia, ya. Dia ada chronological order dia tuan-tuan. Itu sebenarnya the focus Haji Nazri, ya. Ada lain silakan tuan-tuan. Tak ada. Kalau tak ada tuan-tuan balik pada air yang hina tadi. Air, mahin, hina. Ya. Cuma apa makna air yang hina tu? Kena ada tafsiran dia. Ya, tafsiran tadi in bracket kata Haji Asy'ari tu menunjuk kepada makna air mani. Sperm gitu tuan-tuan. Ya, sperm tu air yang hina sebab keluar daripada kemaluan. Ya, macam kita kata apa? Macam kita kata madu kan, ya. Madu keluar daripada lebah, ya. Tapi daripada bahagian mana lebah tuan-tuan? Haji Nazri, ya. Madu tu keluar daripada bahagian mana kat lebah tu? Bagaimana Haji? Madu. Tuan-tuan, ya, madu keluar dari mana tuan-tuan? Dari perut dia apa Ustaz? Madu keluar dari mana tuan-tuan? Di belakang tu, perut. Ya betul. Ya, nutfah itulah, ya.
Ya, silakan. Madu keluar daripada perut dia tu, yang belakang. Jubur dia apa Ustaz? apa tu? Daripada belakang perut dia tu. Yalah, apa nama tempat tu? Jubur, Belakang tu apa dia panggil? jubur dia kot. Dubur. Jubur dia Datuk punya. cakap satu sangat. Dubur. Dubur. Macam Ustaz dengar macam deben, ya. Dubur tuan-tuan. Daripada dubur, bukan daripada mulut. Ya, sebab tu daripada dubur tu ya dipanggil sebagai madu, dan madu tu sangat berkhasiat. Ya, kalau keluar daripada mulut dia tu dipanggil apa? Dipanggil apa tuan-tuan? Ya. Kalau daripada dubur tu madu tu lah. Kalau daripada mulut dia apa dipanggil tu? Muntah. Saliva. Yalah, apa ni? Madu tu tuan-tuan, madu. Racun. Daripada mulut racun ke tuan-tuan? Ya, lebah ni biar tahu lebah. Lebah racun kan, kalau gigit kita aja gigit ke mulut lah. Yalah, dia bukan gigit, dia keluar daripada air liur dia, daripada saliva dia tu. Ya, tu yang dipanggil dalam pasaran tu dipanggil apa tu tuan-tuan? Tuan-tuan beli tu selalu. Tuan-tuan duk beli tu, ya, apa dipanggil tu? Kak Masyitah, apa Kak Masyitah? Ya, Haji Nazri ya. Burung walet ni. Sarang burung walet ni. Ini cerita pasal lebah ni, lebah. Oh, lebah. Tuan-tuan kena buat homework ni. Ya, tu tuan-tuan boleh. Lebah ni kalau dia keluar daripada Royal Jelly. Apa tu? Produk apa tu? Royal Jelly. Royal Jelly tu Oh, kan. pollen tu ya Ustaz. Pollen dia tu. Ya, tu dia tuan-tuan. Ya. Jadi kalau madu biasa keluar daripada dubur tu, ini yang keluar air liur dia tu, yang lebih mahal harganya tuan-tuan. Madu pun kita makan. Ya. Sebab apa disebut madu? Sebab madu tu berkhasiat satu, yang kedua dia yang paling murah lah. Ya, madu biasa tu paling murah kita kata, ya. Sebab tu Quran tuan-tuan, ya. Sebab apa kadang-kadang Quran letak benda yang paling baik, kadang-kadang yang biasa-biasa. Contoh macam kurma kan, ya. Quran bila sebut tentang apa ni kurma, ya, Quran biasa sebut yang macam tadi, ya. Quran sebut rutab. Macam cerita Maryam ayat 25 kan. Ketika Maryam nak bersalin, ya, dia bersalin bersendirian. Jadi dia bersandar pada sebatang pohon kurma di kawasan kebun tu. Ya, di apa kita panggil di Nazareth, ya, di Palestin sana. Ya, sekarang masuk di wilayah orang Israel lah, ya. Kemudian Allah perintah dia untuk buat sesuatu supaya Allah menggugurkan rutab daripada apa kita panggil dahan pokok tu lah, ya. Dan akhirnya dia makan rutab. Dengan izin Allah, ya, rutab tu membantu proses kelahiran anak senang. Anak tak songsang, ya, lahir senang sebab tak ada apa kita panggil, ya, tidak ada bidan yang menyambut kelahiran. Sorang-sorang tuan-tuan. Ya, bapa dah meninggal, Imran mak dia dah meninggal, Hana suami tak ada, ya, tak ada siapa. Ya, semata-mata dia serah pada Allah saja tuan-tuan. Ya, dan Allah memudahkan dia tapi melalui proses. Ya, maka rutab. Ya, sebab tu rutab yang terbaiklah tuan-tuan. Ya, sebab tu bila kita buka puasa kita cari rutab. Ya, kalau rutab tak ada baru kita makan tamar. Tamar merujuk kepada dried dates. Ya, sebab tu tuan-tuan, benda ni kena belajar tuan-tuan. Ya, sebab tu Ustaz selalu sebut, ya, benda-benda yang praktikal yang kita boleh amal. Ya, sebab mengaji ni bukan untuk mengaji saja for the sake of mengaji, tapi untuk diamal. Ya, tuan-tuan baca, tuan-tuan faham, tuan-tuan amal. Ya, sebab tu zikir kan kita tahu. Bila kita tahu kita kena amal. Kena buatlah tuan-tuan. Sebab Ustaz rasa mengaji, tuan-tuan dah banyak mengaji dah. Ya, dengan apa kita panggil, ya, dengan Datuk Fatimah Zahra, dengan Ustaz Yusof, dengan macam-macam orang dah tuan-tuan mengaji. Tapi banyak mana yang kita amal tuan-tuan. Ya, yang tu tuan-tuan kena ingat, ya, sebab nanti di akhirat yang Allah tanya, amal ke tak? Ya, mengaji tu dapatlah pahala dah, okeylah. Tapi amal ke tidak tuan-tuan? Ya, contoh macam kita baca malam ni kan, ya. Tuan-tuan ingat tak, ya, Haji Nazri, ni surah Sajdah ni dia baca bila Haji Nazri? Bila kita baca patutnya? Hari Jumaat. Ya, Haji Nazri jawab betul tapi tak tepat. Bila baca Haji Nazri? Subuh Jumaat. Subuh Jumaat. Tuan-tuan mengulangi jawapan yang sama. Tiap malam. Hari-hari dia tak malam. Malam tuan-tuan. Setiap malam. Pagi Jumaat. Cuba baca balik.
Pagi Jumaat dengan memang baca. sajadah tiap-tiap malam. Setiap malam tuan-tuan. Ustaz dah ulang 3 kali dah tuan-tuan. Masa kuliah kali pertama, ya, sebelum Ramadan, kuliah kali kedua pun dah ulang, ni dah kali ketiga dah ulang tuan-tuan. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, tuan-tuan kena salin balik. Tuan-tuan yang belum salin ataupun tadi masa mula-mula tu belum masuk grup lagi, ya. Belum considered sebagai participant lagi, tuan-tuan salin balik. Riwayat Imam Ahmad ni duduk dalam kitab Tafsir Ibn Katsir. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi tidak akan tidur setiap malam sebelum Nabi membaca surah Sajdah. Surah Sajdah ni dia bukan pagi Jumaat je tuan-tuan. Pagi Jumaat tu memang kita baca. Imam baca betul. Ya. Setiap malam tuan-tuan. 30 ayat setiap malam. Di samping baca surah Sajdah, satu lagi baca surah apa tadi tuan-tuan? Ya, surah 67. Al-Muluk. Al-Muluk. Ya. Dua-dua surah ni baca tiap-tiap malam tuan-tuan. Bukan Jumaat je. Setiap malam. Ya, tapi tuan-tuan macam biasa. Sejauh mana kita boleh beramal dengan ni tuan-tuan? Sebab tu Ustaz dah bagi tahu tuan-tuan. Belajar sikit-sikit tak apa, tapi amal. Ya, tuan-tuan kena amal tuan-tuan. Ya, so kita kena azam. Kena minta dengan Allah, ya Allah, nak membaca 2 surah ni, 60 ayat ni bukan senang. 30 Sajdah, 30 Al-Muluk. Bukan senang. Dia memerlukan kita kata istiqamah. Ya, tiap malam baca tuan-tuan. Dan boleh bermula sejak bila kita mula baca Kak Faridah? Bila sebut malam tu, sejak bila boleh mula baca? Kalau Al-Muluk elok lepas Isyak, tapi kalau Sajdah lepas Maghrib pun boleh. Tapi itu kalau best sebelum tidur. Itu Kak Faridah itu dapat daripada ustaz lain kot, ya. Yang ustaz sebut tadi apa tuan-tuan? Yang ustaz sebut dekat ceramah tadi mula-mula tu apa ustaz sebut tadi? Bila baca 2 surah ni? Sebelum Isyak, sebelum tidur. Maknanya antara Isyak, sebab Isyak tu lah bermula malam. Ya, kita bukan bermula malam, bermula Isyak. Bukan Maghrib. Maghrib bermula hari baru, betul? Ya, macam ni kan? Ya, ni Selasa ni. Walaupun Monday night kita panggil, tapi dia sebenarnya malam Selasa. Ya, Selasa bermula daripada Maghrib, betul. Tetapi malamnya bermula daripada Isyak. Jadi sebab Nabi baca sebelum tidur, kalau boleh baca immediately before tidur lagi baguslah. Itu afdal. Ya, sebelum tidur. Tapi takut kita tak sempat, dah mengantuk. Ya, jadi tuan-tuan boleh mula baca bila? Lepas Isyak lah. Lepas Isyak. Ya. Nak baca dalam solat Isyak pun tak apa tuan-tuan. Let's say lah tuan-tuan hafal kan. Surah Sajdah dan surah Muluk. Nak baca sebagai surah yang dibaca selepas Fatihah. Tak perlu baca habis lah. Ya, baca 5 ayat ke 10 ayat ya masa solat Isyak boleh. So Ustaz, kalau kita dah baca surah Al-Muluk untuk solat Isyak, jadi tak payah baca sekali lagi lah. Tak perlu lah, dah baca. Okey. Terima kasih Ustaz. Semua biasa je benda tu. Sebab yang penting kan baca. Nabi sebut tak mesti baca dalam solat ke baca luar solat? Nabi tak cakap. Itulah saya ingat kalau pada baca tu nanti nak tidur nak baca lagi. Mana kalau nak baca silalah kan. Tapi dianggap sudah baca tak? Dengan syarat kita baca selepas Isyak. Sebab dia kan malam. Ya, tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan buat fatwa sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat fatwa sendiri, ya. Sebab tu Isyak tu bermula daripada Isyak. Ya, malam bermula daripada Isyak. Jadi kita sembahyang Isyak, yang bagusnya sembahyang Isyak selesai kan. Baca surah lain pun tak apa. Kalau kita jadi makmum, mana boleh kita paksa imam baca surah Sajdah ataupun suratul Muluk. Ya, habis lepas tu Ba'diyah Isyak. Lepas Ba'diyah Isyak ada peluang masa, ya bacalah surah Sajdah mula. Baca Sajdah selesai ataupun baca suratul Muluk dulu boleh. Ya, kalau tengok dalam kalau tengok dalam hadis Imam Ahmad memang disebut baca Sajdah dulu. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan jangan lupa. Sajdah surah 32. Ya, suratul Muluk 67. Jadi makna tuan-tuan kena baca ikut sequence tuan-tuan. You have to follow the sequence. Ya. The sequence of course kena mulalah yang kecil dulu. Takkan tuan-tuan baca Qul a'udzu birabbil falaq dulu, tak boleh. Baca Qul huwallah dulu. Sebab Qul huwallah surah yang ke-112. Kemudian surah Al-Falaq 113 dan tutup dengan Qul a'udzu birabbil nas 114. You have to follow the tertib surah, ya. You have to follow dia punya sequence tuan-tuan. Sebab itu baca suratul Muluk dulu. Dah, suratul Muluk 67. Atas lagi. Ya, surah Sajdah kan 32. So you have to start with 32 dulu.
kemudian followed by 67. Itulah kaedah dia. Tapi kalau mula dengan suratul muluk dulu boleh. Dia tak salah, tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah, afdal tuan-tuan kena ikut dia punya sequence. Boleh faham tak, tuan-tuan? Boleh Okey. Jadi isyak tu dah masuk malam. Kalau tuan-tuan baca dalam solat tak ada hal. Perlu tak ulang balik? Dah baca selesailah, tuan-tuan. Dah baca selesailah. Ya. Contoh kadang kita driving kan, ya, kita baca dah. Ya, masa driving tu, ya. Masa driving. Kalau tuan-tuan dah hafal, tuan-tuan boleh baca. Ataupun tuan-tuan on aja tuan-tuan punya CD dalam kereta masa driving, ya, ikut sambil ikut. Ulang. Lama-lama hafal lah, tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan buat beberapa tahun benda tu, insya-Allah hafal lah, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita lupa-lupa, ya, bila kita dengar dalam CD tu, tuan-tuan dapat balik. Dia macam tu. Sebenarnya dia tak susah. Hidup ni tidaklah susah sangat, tuan-tuan, ya. Walaupun Quran ni bukan bahasa kita, ya, tapi tuan-tuan boleh buat. Okey, ada apa soalan? Silakan. Yang penting amal. Ya, amal tu, ya, baca, tengok makna dan apply dalam kehidupan seharian, tuan-tuan. Ya, ada apa soalan? Kak Maria tu, ya, malam ni senyap. Ada soalan apa? Ada, Ustaz. Mengikuti. Ya, mengikuti tu mengikutilah, ya, tapi kena menanyai juga. Jangan mengikuti saja, ya. Tuan-tuan, apa soalan? Semua dah berjawab. Ada apa soalan? Ya, silakan. Puan Sri, ada apa Puan Sri? Puan Sri Insun, ada soalan? Ustaz takut tuan-tuan tak berpendapat. Kalau tuan-tuan tak berpendapat, tuan-tuan tanya, Ustaz ulang balik. Jangan bimbang, ya. Okey, kalau tak ada, kita habiskan, ya. Jadi apa cerita dia, tuan-tuan? Summa ja'ala naslahu. Summa kemudian. Maknanya kita tak tahu lepas tu berapa lama. Ya, ja'ala, Allah jadikan naslahu, keturunannya. Ya, keturunan manusia, mana keturunan Nabi Adam AS. Min sulalatin. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah cipta Nabi Adam di syurga. Ya, pasal tu summa tu. Ya, dia ada time sequence dia tu, ya. Bila Allah cipta di syurga, Nabi Adam berkahwin dengan isterinya Sayyidatina Hawa di syurga juga. Tapi di mana Allah cipta pula, ya, anak tu, ya, lahir anak Nabi Adam tu, Qabil, Habil, ya, Nabi siapa kita panggil, Nabi apa? Ya, yang anak Nabi Adam yang menjadi nabi siapa, tuan-tuan? Nabi Syis. Ya, Allah cipta mereka ni di mana? Di dunia, tuan-tuan. Maknanya proses daripada Nabi Adam di syurga kemudian diturunkan ke bumi, sebab itulah Allah guna summa. Ya, barulah Allah kata apa? Dan Allah jadikan naslahu, keturunannya. Keturunannya di mana? Di dunia. Berapa lama daripada syurga nak turun ke dunia? Kita tak tahu. Ya, itu dalam pengetahuan Allah. Sebab tu guna summa tu. Min sulalah, ya, daripada saripati, min ma'in mahin, daripada air yang hina. Air yang hina, tuan-tuan. Ya, tak tahu macam mana air yang hina tu, tapi yang pasti air hina tu adalah sperma lah, sperm, tuan-tuan. Ya, kemudian, ya, kita baca sikit je, tuan-tuan, sebelum kita tamat. Tak boleh habis ayat yang ke-9, baca sikit je, summa lagi. Ya, sebab kita tak tahu bila seorang suami dia bersama dengan isteri dia, berapa lama, ya, setelah dia bersama tu boleh jadi apa kita panggil zuriat, ya, boleh jadi benih tu, ya, mungkin kali pertama, mungkin kedua, mungkin ketiga, kita tak tahu, tuan-tuan. Ya, ada orang kadang-kadang Allah uji, ya, kahwin, ya. Ustaz ada seorang kawan di Petronas dulu, ya, 14 tahun kahwin baru dapat anak, tuan-tuan. Ya, jadi gaji besar, pangkat besar, ya, tapi tak dapat anak. Allah tak bagi anak. Ya, jadi apa kita panggil, usaha lagi. Ya, akhirnya, tuan-tuan, masa pergi haji. Ya, pergi haji, tuan-tuan, ya. Pergi haji, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, all out minta dah. Ya, semua ada usaha dah buat, dah pergi doktor pakar, dah pergi klinik kesuburan, dah pergi semua, tuan-tuan. Doktor pakar kat Malaysia ni tak tahu siapa, semua dah pergi dah. Tapi Allah tak izin lagi. Pergi haji, tuan-tuan. Alhamdulillah. Mula-mula berat nak pergi, ya. Umrah dah pergi, haji belum pergi. Ya, tangguh, tuan-tuan. Ya, jadi sampai dia kata saya menyesal, Ustaz. Kalau tahu pergi haji awal lagi, duit ada, badan sihat. Ya, tak nak pergi, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah dia kata pergi. Pergi tu Allah bukakan pintu hati. Betul-betul all out minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah balik haji, isteri dia mengandung, tuan-tuan. Ya, tapi setelah 14 tahun lah, ya, dapat anak. Alhamdulillah. Ya, anak pun dah besar, dah umur 7 tahun dah. Ya, tapi proses tu, tuan-tuan, nak dapat tu, ya, bukan main lama lagi. Tapi Allah bagi juga, alhamdulillah. Ada orang yang mungkin tak dapat langsung. Ya, jadi Allah bagi juga, ya. Nabi apa kita panggil, ya, kita tengok nabi-nabi dan rasul yang lain. Ya, macam Nabi Zakaria Allah uji pun tak dapat anak juga, ya. Rambut dah beruban habis dah.
Ya, tulang-tulang dah lemah. Ini dia cerita dalam surah Maryam. Ya, Allah cerita tuan-tuan. Ya, ambil anak angkat, ambil Maryam sebagai anak angkat. Ambil anak angkat apa jadi tuan-tuan selepas tu? Ya, dapat anak. Ya, Allah bagi. Apalah Allah bagi juga. Ya, tapi setelah diuji dengan pelbagai ujian. Ya, umur dah 90 dah tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah, kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Ya, sebab apa? Sebab Allah ni tempat meminta. Ya, Allah ni Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allahus Samad. Allah bergantung segala sesuatu padanya. Minta dengan Allah. Kadang-kadang Allah bagi segera, kadang Allah lambatkan. Kadang-kadang Allah bagi dalam bentuk yang berbeza macam-macam tuan-tuan. Ya, jadi bila Allah cipta, summa sawahu. Kemudian selepas itu sawahu. Ya, sawahu mana Allah sempurnakan dia. Ya, perkataan sempurna ni tuan-tuan jumpa dalam surah Maryam juga tuan-tuan. Ya, sebab surah Maryam ni very sinonim dengan mengandung, dengan kelahiran, ya, dengan penciptaan, dengan macam-macam tuan-tuan. Ya, orang perempuan selalu baca surah Maryam tahulah. Cuma tuan-tuan tak baca meaning dia. Kena pakai yang tadi Haji Asy'ari bagi tadi, ya. Pakai yang dia boleh dibesarkan tadi. Tak ada masalah tuan-tuan. Kak Faridah komplain, ya. Tulisan kecil sangat font dia. Ya, Haji Asy'ari kata pakai je tab. Tab ni boleh enlarge, ya. Boleh dibesarkan, boleh tengok, ya, boleh detail, ya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kita stop kat situ. Dan ya, Allah perintah, ya, supaya malaikat meniup pada rahimnya tuan-tuan. Ya, jadi ditiup rahim pada pada rahim isterinya tu. Ya, jadi bila ditiup pada rahim isteri dengan izin Allah ni setelah mengandung tadi, ya, didatangkan roh. Tapi roh tu datang setelah 4 bulan. Ya, tak ada tulis 4 bulan tapi dalam ayat lain lah. Ya, 4 bulan maknanya 120 hari. Maksudnya tuan-tuan, kandungan itu sebelum 4 bulan, ya, maksudnya dia belum ada roh lagi. Belum ada roh lagi. Sebab tu, ya, mana-mana baby, ya, ataupun janin yang meninggal sebelum 4 bulan, maka dia tidak perlu diselenggarakan macam jenazah biasa. Ya, tak perlu dimandi, tak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan, tak perlu. Kalau dia 4 bulan, sebelum 120 hari meninggal. Ada hukum fiqah dia tuan-tuan. Tu nanti kita detailkan pada pertemuan akan datang lah. Ya, jadi Ustaz nak stop di situlah. Melainkan tuan-tuan ada soalan, silakan. Ada apa? Tuan-tuan sebelum kita tamat, ya. Ada apa? Silakan, ya. Datin Lin ada apa Datin Lin? Ustaz. Buat sikit. Yang pasal air yang hina tu. Are you thinking that mungkin ini relate kepada kenapa nak cakap hina? Sebabkan bila nak terjadi bersama tu mesti cara yang halal. So those days I thought that kenapa nak dikatakan hina, because kan Islam kita kena bernikah dulu ke apa ke. So is it apply juga atau tak? Yalah, of course awal Allah yang tahulah kan. Tapi macam tadilah, ya. Sebab air ni keluar macam-macam bentuk, ya. Ada air yang keluar daripada mata. Ya, benda ni basic tuan-tuan. Ya, Ustaz bukan nak ajar biologi kat tuan-tuan, tapi basic aja. Ada air keluar daripada mata, kita panggil air mata. Itu mulia tuan-tuan. Air mata mulia, ya, kerana air mata ni menangis kerana takut pada Allah. Ya, contoh. Ada air yang keluar pada hidung. Hidung dia jadi hingus. Hingus dia jadi apa kita panggil, ya, dia termasuk perkara yang najis. Ya, kalau terkena pada tubuh kita, ya, kita kena bersihkan. Kalau pada badan, pada pakaian kena bersihkan. Ya, sebab dia dianggap sebagai najis. Ya, kalau air liur, ya, kalau kita tidur air liur basi itu dianggap sebagai najis juga, kena bersihkan. Sebab tu bila kita bangun tidur kita kena cuci, ya. Kalau tak mandi pun cucilah. Ya, make sure baju yang kita pakai bukan baju yang kita bawa tidur. Ya, kemudian air yang keluar di bawah lagi apa tuan-tuan? Daripada kemaluan. Kemaluan juga dianggap najis. Tetapi air mani ni walaupun dia keluar daripada kemaluan, dia tidak najis. Dia tidak najis. Ya, buktinya daripada hadis ketika, ya, Aisyah melihat kesan mani pada pakaian yang Nabi pakai, ya, dikeruk saja. Maknanya tak perlu direndam, dibasuh, dibuang tak, ya. Sebab dia dari segi hukum, ya,
dia tidak najis. Dia bukan macam air yang lain, ya. Kalau air apa kita panggil, kalau air mazi yang keluar pada permulaan, ya, syahwat seorang lelaki terhadap perempuan, itu dia najis, tetapi dia najis ringan. Itu panjanglah bincang tuan-tuan. Tapi yang pasti Datin Lim, ya, kerana apa dia dianggap hina? Sebab dia keluar daripada kemaluan. Ya, kalau dia keluar daripada mata, yang itu bersih. Ya, sebab apa? Ya, sebab daripada mata tu biasanya merujuk kepada orang yang menangis kerana kesedihan, ya, sebab banyak buat dosa. Ya, kita menangis, ya, kerana kegembiraan setelah mendapat sesuatu anugerah daripada Allah. Ya, dan air mata dia tidak termasuk kategori benda najis. Kalau air hingus, najis. Kalau air ludah biasa, ya, ludah dia tidak najis. Ya, tetapi dia dianggap sebagai sesuatu yang perlu dibersihkanlah. Ya, tapi kalau air liur basi, tu najislah. Ya, tapi kalau ke bawah lagi, ya, itu dianggap sebagai benda hina walaupun dia tidak najis, ya. Dan betul lah, ya, dihasilkan zuriat tadi daripada perkahwinan yang sah, betul lah tu. Memang betul, ya. Tapi bukan merujuk kepada perzinaan, bukan. Dia bukan merujuk pada hubungan luar tabi'i, bukan. Ya, tapi dia merujuk kepada daripada mana, ya, anggota mana dia keluar. Ya, sebab itu dianggap sebagai air yang hina. Ya, nak tunjuk bahawasanya manusia ni hina. Tetapi dia boleh dimuliakan, dia boleh disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah guna perkataan sawwa pada ayat yang ke-9, ya, sawwahu maknanya Allah boleh sempurnakan dia. Allah boleh elokkan dia. Salah satu sempurnanya manusia kerana makna sawwa tu ialah bila dia berjalan tegak. Ya, cuba tengok, kita kata apa kita panggil, ya. Kita tengok beruk, ya, tengok monyet macam mana. Dia boleh berjalan tapi berjalan dalam keadaan bongkok. Sebab tu manusia dia sawiyan ataupun sawwahu. Kerana apa? Kerana bila berjalan dia berjalan tegak. Ya, seperti mana orang yang berjalan di atas titian sirat, ya, ada orang yang berjalan dengan mukanya di bawah, ya, seperti mana suratul muluk, dan ada yang berjalan tegak. Ya, mana yang lebih mendapat petunjuk? Dah tentulah yang berjalan tegak. Berjalan tegak tu termasuk sawwahu. Itu nanti kita detailkan dalam perbincangan yang akan datang. Okey, tuan-tuan, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi, ya. Haji Mak Syah ada apa-apa sebelum kita tamat, ya, ataupun tuan-tuan ada apa-apa? Silakan. Haji Nazri ada apa lagi? Ya. Saya tak hanya nak umumkan yang minggu depan kita akan pengajian kita adalah Bulughul Maram. Jadi siapa yang belum ada buku tu bolehlah order daripada Shopee ataupun Lazada, ya. Ya. Okey, tuan-tuan, terima kasih kepada semua, ya, pada Haji Mak Syah, Haji Ahmad Nazri bantuan untuk ya, kita punya rakaman, ya, dan juga Zoom online kita, ya, semua mudah-mudahan ada manfaat. Baca-baca balik tuan-tuan, beli Quran terjemah yang bagus, ya, tengok tafsiran dia dan belajarlah tuan-tuan. Kena terus belajar. Quran memang tak ada pilihan tuan-tuan. Everyday kena buka, tengok makna, ya, ulang-ulang dan sebagainya, Datuk Osman. Ya, mudah-mudahan benda ni akan menambahkan kita punya spektrum ilmu pengetahuan lah. Ya, sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua yang dah bayar yuran kita. Terima kasih.